Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Alright, saya harap semua boleh nampak dan boleh dengar suara saya. Okay, kita nak mula kelas kita malam ni. Saya minta maaf sebab lewat, sebab tadi ada mesyuarat. So, seperti biasa, kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, so kat sini kita sambung soalan hari itu. Sebab hari itu kita dah buat 4 soalan. Salam, fokus Kita nak mula kelas. So, awak semua dah try buat soalan 5 dan seterusnya. Belum? Okey. So kita buat sama-sama. Yang dah boleh semak. Okey. Alright. Saya rasa soalan tak banyak. Ada lagi 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5 soalan sahaja. So kita try buat lah. Okey. Dah siap, dah sedia Dah. Alright. Baik. Saya harap awak ada simpan lagi nota ataupun ada salin nota hari itu. Okey, ada Alright, bagus. Jadi kat sini kita tengok soalan ni. Soalan 5, negeri percubaan SMK agama. Okey. Soalan dia, tentukan nilai kebenaran. So nilai kebenaran ni maksudnya dia tanya benar atau palsu. Okey. Jadi awak kena jawab dua jawapan sahaja, pilih satu jawapan sahaja, benar atau palsu. So di sini pernyataan dia 3x sama dengan 6, maka x sama dengan 2. Okey. So kita cari adakah x tu sama dengan 2? So 3x sama dengan 6. So x sama dengan 6 bahagi dengan 3 lah. Sebab kita pindahkan 3 tu jadi bahagi. So kita dapat maka x tu sama dengan 2. So maksudnya jawapan di sini betul lah. Okey, betul ataupun benar. Okey. So ini jawapan dia benar, 1 markah. Okey. Cumanya soalan ni dia bagi 4 markah. Kenapa 4 markah? Sebab dia minta awak lepas awak dah pilih benar atau palsu, okey, dia minta awak buat akas, songsangan dan kontra positif. Jadi di sini kita ada akas, okey, songsangan dan juga kontrapositif. Okey, jadi ada lagi 3 jawapan yang awak perlu buat. Jangan lupa nota yang hari itu awak salin, mestilah ada ayat yang skemanya, iaitu jika maka. So, jika maka. Okey. So, jika apa? So, awak lihat di sini. Kalau akas, kita ada uh, terbaliklah Q. Jika Q, maka P. So, maksudnya di sini, awak kena tahu dulu siapa P, siapa Q. So, di sini adalah P, 3x sama dengan 6. Kemudian Q dia adalah X sama dengan 2. Jadi jawapan dia adalah jika uh, X sama dengan 2, sebab kita ambil Q. Okey, jika Q maka P. Okey, so jika X sama dengan 2, maka 3X sama dengan 6. Okey, jika Q maka P. Okey, pastikan awak tahu, saya tukar tempat je lah. Okey, seterusnya songsangan. Songsangan adalah jika bukan P, maka bukan Q.
Maksudnya di sini awak ambil yang asal, okey, ambil yang asal, awak tulis 3x sama dengan 6, okey. Kemudian maka x sama dengan 2, tapi awak kena buat penafian. So penafian dia adalah awak letakkan tanda palang. Okey. So akhirnya dia akan jadi jika 3x tak sama dengan 6, maka x tak sama dengan 2. Okey. So itu adalah songsangan. Kemudian kontrapositif pula awak terbalikkan songsangan tu. Okey. So soalan ni sebenarnya dia direct tau. Dia bagi awak jawapan yang sangat senang. Okey. So di sini, oops, terpadam. So di sini awak boleh cakap akas ni adalah jika Q maka P. Kalau songsangan adalah jika bukan P maka bukan Q. Kalau kontrapositif, jika bukan Q maka bukan P. Okey. So di sini awak dah tahu dia punya kedudukan. Sampai sini ada nak tanya apa-apa? Semua faham tak? Faham. Alright. Senang je kan? Okey. So salin. Senang je. Okey, bagus. Cikgu nak salin Ustaz? Salin, salin, salin. Jangan lupa jawapan benar eh. Ada satu jawapan lagi di sini. Okey, dah siap salin? Dah cikgu dah. Alright. So kita sambung soalan yang seterusnya. Okey, soalan dia macam tu tau. Dia kecil-kecil je soalan dia. Dia tak besar pun. Okey, soalan yang seterusnya soalan percubaan SPM Negeri Terengganu. Okey. Soalan yang A, gabungkan, gabungkan dua pernyataan P dan Q. So kita ada P dengan Q menggunakan perkataan atau. So awak dah kenal ada manusia nama dia atau. Jadi orang atau ni adalah orang yang baik, orang yang selalu bersyukur. Okey, kena ingat. So di sini bila awak nak gabungkan, awak hanya tambah perkataan atau sahaja. Okey. So ayat jawapan dia adalah awak kena tulis kon mempunyai, salin sahaja. Kon mempunyai satu bucu. Okey. Kemudian awak tambah perkataan atau. Lepas tu salin dia punya ayat seterusnya. Isi padu kon ialah 1/3 pi J kuasa 2 T. Okey. Ha. So di sini dapat satu markah. Kemudian itu baru satu.
kan? Jadi awak kena tahu dia punya jawapan tu betul ke salah. So, tentukan nilai kebenaran tersebut. So, awak kena lihat dekat belah kiri, jawapan dia benar ke palsu. Lepas tu dekat belah kanan pun benar ke palsu. Tapi disebabkan manusia ni nama dia atau, kalau ada satu benar maka dia akan benar lah. Dia akan bersyukur. So, dia jadi senang sikit lah untuk atau ni. Okay, so saya nak tanya, kon mempunyai satu bucu. Betul ke salah? Ah, tahu. Kon bentuk dia macam ni. Ah, satu bucu je kan? So, yang tajam tu ada satu sahaja dekat tengah. So, kita cakap jawapan dia benar. So, sini untuk belah kiri ni benar. Okey. Katakan awak tak tahu pun, betul ke formula isi padu kon ni adalah 1/3 pi j kuasa 2t? Awak tak tahu. Tapi, awak tahu kon tu ada satu bucu. So, jawapan dia dah benar. Bila ada satu jawapan yang benar, maka orang yang bernama Atau ni dia akan gembira. So, bila dia gembira, dia akan bersyukur. Jadi, akhirnya jawapan dia akan jadi benar. Okey? Cumanya kalau um, saya tukar orang dia nama dia Dan. Itu susah sikit lah sebab awak kena tahu dua-dua jawapan, betul tak? Jadi, betul ke isi padukun ni formula dia adalah 1/3 pi j kuasa T? Okey, so awak boleh semak dekat buku awak. Okey, dekat buku awak ni, ada dekat muka surat depan tu ada formula. Okey, so saya buka buku ni. Okey, so kita pergi dekat sukatan dan geometri. So, geometri ni formula dia dekat isi padu kon. Tak ada. Isi padu silinder je ada. Okey ni. Okey. Nombor 14. Okey, dekat sini dia cakap isi padu kon adalah 1/3 pi j kuasa 2 darab dengan tinggi. So, maksudnya betul lah. So, di sini awak sebenarnya boleh je cari jawapan dekat buku exam awak. Okey, dalam exam, formula yang macam ni disediakan yang sama sahajalah. So, di sini jawapannya benar. Okey. Right. Boleh? Sampai sini ada yang uh, nak tanya? Apa? Okey. Alright. Baik. So, sekarang soalan yang B dia pula. Okey. Tadi soalan A. Sekarang soalan B dia, dia suruh kita lengkapkan hujah. Okey. Untuk lengkapkan hujah ni, awak tengok kat sini, premis satu ni, bentuk dia yang macam mana? Sebab hari tu awak ada salin nota. Okey, ada 3 bentuk hujah. Okey, tapi hujah ni dia tak gunakan perkataan jika maka. Dia gunakan semua dan sebilangan. So, di sini, awak tengok kat sini, um, okey ni, dia gunakan bentuk 3. Okey, hujah ni dia gunakan bentuk 3. So, dia gunakan semua P adalah Q. So, apa itu semua P adalah Q? So, awak tengok kat sini. Tengok soalan ni balik. Semua. Okey, ni semua kan? Semua. So, ini adalah P, betul tak? Ini adalah P. So, yang ini adalah Q. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab, cuba awak tengok dekat premis 2. Okey, awak tengok dekat premis 2. So, ada nombor 64. Nombor 64 ni macam orang asing. Orang asing tu kita tak kenal. Kita tak tahu pun datang dari mana. So, 64 ni sesat. Okey. Tapi ada satu perkataan ni, satu ayat ni, nama dia boleh dibahagi tepat dengan 2. So, nama dia sama dengan ayat yang atas ni. Boleh dibahagi tepat dengan 2. Sama. Okey, sama. Okey. Tapi sepatutnya di sini, dia kan dekat belah hujung kan. Dekat belah hujung ni adalah um, yelah, dia punya ni awak boleh nampak kan. Ni Q lah sepatutnya. Right. Lepas tu uh, ada perkataan gandaan 4. So, gandaan 4 ni maksudnya perkataan yang tak digunakan lagi. Okey. Yelah, awak dah gunakan perkataan ni. Boleh dibahagi tepat dengan 2. Awak dah letak dekat mana?
letak dekat premis 2, P2, betul tak? So ada balen dia. Balen dia adalah gandaan 4. So gandaan 4 ni awak letak dekat balen yang tak letak lagi dekat sini, kesimpulan. Faham tak? Maksudnya ayat yang tak digunakan lagi tu awak letak dekat mana-mana tempat yang kosong. Maksudnya macam tu. So kat sini awak tulislah gandaan 4. Gandaan 4. Awak letak di situ. Tapi nak tambah apa kat tengah ni? Dekat depan ni nak tambah apa? So awak nampak tak ada orang asing, orang sesat ni. Ambil orang sesat tu, bawa dia sekali. Letak sini 64 ialah. Dah. Okey? Maksudnya awak letakkan orang asing tu dekat situ. Mana-mana orang asing yang sesat, letak je lah dekat kesimpulan ataupun premis 2. Dia memang ada orang asing. Sebab tu, dekat nota, okey, dekat nota hari tu ada R. R ni adalah orang asing. Okey? R adalah orang asing. Tapi awak tengok dekat P1, mana ada huruf R? Betul tak? Mana ada huruf R? Jadi, R tu memang dia sesat dekat kesimpulan dengan premis 2. Jadi, bentuk 3 ni, bentuk yang jarang awak selalu buat, tapi benda ni lah sebenarnya senang je. Cumanya awak kena tahulah. 64 tu orang asing. Orang sesat. Okey? So, ayat yang dah digunakan ni, boleh dibahagi tepat dengan 2 ni, awak ambil balik lah daripada yang atas tu. Lepas tu, gandaan 4 tu, awak ambil balik letak yang bawah. Okey? Sebab ada certain soalan, okey, ada certain soalan dia bukan letak dekat premis 2, dia letak dekat kesimpulan. Tapi sama je cara dia. Okey, gandaan 4 tu awak letak dekat premis 2, sama je. Tak ada beza pun. Maksudnya kalau saya bagi contoh, semua gandaan 3 adalah jap. Semua gandaan 6 adalah gandaan 2. Contoh semua gandaan 6 adalah gandaan 2. Okey. Saya boleh je letak dekat sini 12. 12 ni orang asing ini premis 1, premis 2, kesimpulan. Okey. Saya boleh je letak 12 tu sebagai orang asing. Okey. Tapi kat sini ialah okey. Saya boleh je letak sini. Kalau saya pilih gandaan 6, saya letak kat sini gandaan 6. Okey. Jadi balance dia yang ni, ayat ni. Balance balance ayat yang atas tu saya letak kat bawah. Gandaan 2. Faham tak? Kalau saya pilih gandaan 6 tu letak dekat premis 2, so balance dia yang gandaan 2 tu saya letak dekat kesimpulan. Okey? Dia maksudnya macam kalau saya pilih gandaan 6 ni letak dekat premis 2, so gandaan 2 ni automatik dekat kesimpulan. Tapi kalau saya pilih gandaan 2 ni letak dekat premis 2, so automatik gandaan 6 ni dekat kesimpulan. Itu macam tu lah kita panggil baki ayat tu kita letak kat tempat kosong. Okey? Itu contoh soalan. Sebab tu sebenarnya soalan ni dia sedikit keliru tapi sebenarnya senang. Macam itulah. Okey? Sebab apa keliru? Sebab ada orang sesat. Okey? Alright. Ni contoh lain lah Ni contoh lain. Awak boleh je salin contoh ni kalau awak nak. Saya bagi awak masa. Okey, alang-alang tu saya bagi kat sini satu markah. Okey. Tapi soalan ni ada dua markah. Kenapa tak dapat lagi satu markah? Mana markah lagi satu kan? Sebab soalan ni dia cakap lengkapkan kesimpulan di bawah, kemudian nyatakan jenis hujah sama ada didaktif atau induktif. Okey. Hujah didaktif, okey. Didaktif adalah yang ini awak kena tahu, didaktif adalah umum kepada
khusus. Okey. Kalau induktif, induktif adalah khusus kepada umum. Okey, apa maksud dia? Okey, awak tahu tak apa maksud umum dengan khusus? Okey, umum ni maksudnya dia secara keseluruhan. Tapi awak tak tahu pun berapa bilangan dia. Maksudnya awak tak tahu pun apa yang secara spesifiknya. Tapi kalau khusus tu macam awak dah nyatakan terang-terang, sudah terang lagi bersuluh benda tu awak dah tahu. Contohnya kat sini, okey. Contoh soalan ni awak cakap semua gandaan empat. Okey, gandaan empat tu ada banyak. Jadi dia terlalu umum. Dia terlalu macam awak tak tahu pun apa yang awak nak sebenarnya. Gandaan empat ni apa? Contohnya awak nak 40 ke, awak nak 8 ke, awak nak 12 ke, awak tak tahu. Sebab benda tu terlalu umum. Kalau saya sebut gandaan empat, dia ada banyak. Betul tak? Tapi kalau contohnya macam soalan tadi, dia cakap 64. Okey, 64 ialah gandaan 4. Awak nampak tak nombor 64 ni? Ini awak dah tahu dah. Oh, 64. 64 ini adalah nombor yang awak dah nampak. Memang sah awak nampak benda ni khusus. Sudah terang lagi bersuluh. 64 ialah gandaan 4. Okey. Tapi kalau saya sebut gandaan 4, awak kena kira dulu. Okey, 4, 8, 12, dia terlalu banyak. Kan? Kita panggil umum. So di sini, okey, di sini awak boleh cakap bahawa premis satu adalah umum, kesimpulan adalah khusus. Jadi, umum pergi kepada khusus, maka di sini adalah hujah didaktif. Okey, di sini adalah hujah didaktif. Okey, so di sini awak boleh tulis hujah didaktif. Okey, dapat satu markah. Sama juga dengan contoh yang saya bagi ni. Ah, Dia cakap semua gandaan 6. So, sama juga awak tak tahu pun nombor apa ni gandaan 6. Tapi kalau saya cakap nombor 12, maksudnya awak tahu, oh 12 ni adalah gandaan 6. Okay. So, di sini umum kepada khusus juga. Sama Umum pergi kepada khusus. Okay. Contoh kalau macam ada orang tanya, kalau khusus kepada umum macam mana pula? Khusus kepada umum contohnya um, macam dalam buku teks kan. Saya buka buku teks. Okay. Kalau khusus kepada umum maksudnya macam contohnya awak boleh cakap uh, sudut sorry hasil tambah sudut peluaran segitiga ialah 360 darjah. Okey, ini contohnya maksudnya ada nampak tak nama segitiga ni? Segitiga ni memang orang kata memang dah khas untuk segitiga je. Dia cerita pasal segitiga sahaja. Khas ataupun khusus. Tapi bila kita tukar kepada umum, so kesimpulan dia akan cakap hasil tambah sudut peluaran poligon. So poligon tu ada banyak. Poligon ni bukan poligami Poligon ni ada banyak. Poligon ni ada segitiga, ada segi empat, ada pentagon, ada heksagon, ada banyak. So bila saya sebut poligon dah jadi umum. Faham tak? Daripada premis satu saya cakap pasal segitiga, tiba-tiba saya cakap pasal poligon pula. So daripada khusus tukar kepada umum, maka dia akan jadi induktif. Ini contoh yang susah lah untuk awak faham. Tapi awak kena faham kalau khusus kepada umum adalah induktif, didaktif adalah umum kepada khusus. Okay? Right. So ini awak tak payah salin sebab ini susah nak faham. Okay? Kalau awak nak faham, awak boleh buka buku teks lah. Okay, buku teks ni dekat bab 3, muka surat 74. Okay, kalau awak bawa lah. Okay, so awak boleh rujuk. Ni awak buat catatan. Rujuk buku teks muka surat 74. Okay, nanti awak baca.
Okey, ada lagi sikit soalan. Saya sambung. Hmm, soalan ni berulang dan senang. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu awak soalan ni, soalan 7 ni dia cakap tentukan sama ada ayat di bawah merupakan pernyataan atau bukan pernyataan. Maksudnya jawapan awak hanya ada dua ini sahaja. Dia tak tanya betul atau salah, dia tanya pernyataan atau bukan pernyataan. Awak kena pilih satu je jawapan ni. Jadi sekarang awak baca kat sini. Ini pernyataan ke bukan pernyataan? Sesiapa boleh bagi jawapan? Okey, pernyataan betul. Bagus. Sebab awak nampak ada kata kunci dekat sini ialah. Ialah maksudnya dia memberitahu. Jadi bila dia memberitahu maka dia adalah pernyataan. Okey, bagus. Okey, soalan yang kedua. Sama juga. Awak boleh cuba buat. Okey, first. Soalan ni dia tanya, tuliskan songsangan. Lepas awak tulis songsang, nyatakan nilai kebenaran dia. Benar atau palsu. Okey, first saya tanya awak apa songsangan jawapan tersebut. Songsangan dia, jika apa? Jika apa, maka apa? Ini P, ini Q. Ha. So, kalau songsangan tengok nota, nota cakap kalau songsangan jika bukan P maka bukan Q. So, apa jawapan dia? Okay. Jawapan dia adalah jika X tak sama dengan, okay, tak sama dengan 3. Okay. Ha, maka X tambah 5 tak sama dengan 8. Okay. Ha, hanya awak nafikan dia punya kebenaran sahaja. Nak kebenaran pula. Hanya awak nafikan dia punya ayat dia sahaja. Okey. Kemudian awak nyatakan benar ke palsu. Okey, bila awak nak tahu benar ke palsu, okey. So, try lah cuba dulu tanya, okey, X tak sama dengan 3. Kalau X tak sama dengan 3, so kat sini ah mungkin awak boleh cakap X tu sama dengan 2 lah kan? So, 2 tambah 5 tak sama dengan 8. Betul lah, kan? Betul. Tapi kalau macam awak confuse juga, okey, awak tak apa. Awak boleh cuba buat um, awak boleh cuba cari kebenaran bagi implikasi ni. Okey, kalau jika X sama dengan 3, so 3 tambah 5 sama dengan 8. So asalnya implikasi dia adalah benar. Okey, implikasi dia adalah benar. Ingat tahu yang saya ajar hari itu, kebenaran bagi implikasi adalah sama dengan kebenaran bagi kontra positif. So implikasi dengan kontra positif adalah masing-masing adalah benar. Sekarang akas ni awak kena try dulu. Akas tu adalah benda ni apabila awak terbalikkan. So jika X tambah 5 sama dengan 8, maka X sama dengan 3. Okey. So jika kalau akas dia kan, jika X tambah 5 sama dengan 8, maka X sama dengan 3. Kan sama jawapan dia. Kan? Maksudnya macam ibarat seperti X sama dengan 8 tolak 5. Betul tak? So sama je jawapan dia. So jawapan dia benar, betul tak? So akas ni pun benar. Dia tak semestinya palsu. Sebab awak kena cuba dulu akas. Okay, bila akas tu benar, maka songsangan juga benar. Okey. Sebab awak tak tahu nak kira macam mana yang ni. So awak kena cari implikasi dulu, baru tu awak cari akas. Okey, kalau implikasi tu benar, akas tu tak semestinya palsu. Awak try buat akas dulu. Yang ni akas. Ni akas dia. Ya? Ingat tak nota yang awak salin?
Ingat tak yang awak nak salin nota hari tu? Nota kebenaran hari tu. Ada tak salin? Ada. Kebenaran untuk mana tak? Soalan mana tak hari tu? Sekejap. Yang ni. Kebenaran dia. First, awak cari dulu implikasi tu betul ke salah. Okay. Okay. Dan kalau implikasi tu betul, maka kontrapositif awak pun betul. Okay. Tapi sekarang ni awak kena cari kebenaran untuk songsangan. Cumanya awak nak cari songsangan ni susah. Jadi awak kena cari kebenaran untuk akas. Okay. Nak cari kebenaran untuk akas, awak kena cari akas dulu. So akas ni, saya buat akas dulu, saya terbalikkan dulu. Okay. Akas tahu kan? Terbalikkan sahaja. Jika X tambah 5 sama dengan 8, maka X sama dengan 3. Okey. Jadi awak kena cari betul ke apa yang Akas ni punya jawapan. So, awak cari nilai X dia. So, betul ke X dia sama dengan 3? Okey, kita buat. X sama dengan 8. Ambil 5, pindah kanan. Dia jadi tolak 5. Okey. So, bila X sama dengan 8 tolak 5, 8 tolak 5 dapat berapa? Tiga. 3. So, sama tak jawapan dia? Sama kan? So, maksudnya Akas ni pun benar. Okey, Akas pun benar. Di sini, bila awak dapat akas tu benar, maka jawapan untuk songsangan juga adalah benar. Sebab akas adalah sama dengan songsangan. Dia punya nilai kebenaran. So, maksudnya di sini kebenaran bagi songsangan awak boleh tulis benar. Okey, awak dapat satu markah untuk tu, satu markah untuk ni. Okey, baik. Sebab kalau saya minta awak directly fikir macam mana kalau X tak sama dengan 3. So dia ada banyak cara, dia ada banyak cara. Jadi ada yang awak boleh katakan X sama dengan 2, awak boleh cakap X sama dengan 1. So benda ni awak takkan faham. Sampai bila saya explain pun awak takkan faham. Jadi untuk elakkan benda macam ni, jadi awak cuba gunakan cara yang macam ini. Implikasi sama dengan kontrapositif, akar sama dengan songsangan. Okey? Awak guna cara ni, lebih efisien. Cumanya awak kena cari dululah akas tu apa. Boleh? Boleh ke? Boleh, boleh. Alright, salin dulu eh. Okey, saya habiskan soalan ni. Ada lagi berapa? Oh, sikit lagi. Alright. Soalan C, hari tu ingat tak yang awak salin hari tu tiga bentuk hujah yang sah? Okey, ada yang ni. Sekejap eh. Mana? Okey ni. Ini bentuk hujah yang sah. Tiga ni sahaja. Okey. So, untuk soalan ni, okey, dia gunakan jika maka. Dia gunakan jika maka. Alright. So awak kena tahu dulu siapa P, siapa Q. So sini
Yang ini P kurang 5 ni adalah P. Kemudian P kurang 15 ni adalah Q. Okey. Sekarang awak tengok premis 2 dia colek siapa? Premis 2 dia colek Q. Okey, dia colek Q. So bila dia colek Q, dia lupa nak letak negatif, betul tak? So bila dia tak letak negatif kat sini, maka hujah dia sah atau tidak? Kat sini awak nampak kan? Yang ini Q letak dekat premis 2, lepas tu P ni dia letak dekat kesimpulan. Tapi awak nampak dia lupa letak bukan Q. Kan sepatutnya kalau bentuk hujah kan, kalau Q dekat atas, dia kena letak bukan Q. Kalau dia letak P dekat bawah, dia kena letak bukan P. Barulah dia jadi hujah yang sah. Tapi sekarang ni, dia lupa nak letak negatif. So apa jadi? Hujah dekat sini. Apa jadi? Sah ke tidak sah? Tak sah, tak sah. Tidak sah, haram. So dia jadi tidak sah. Ha. Sepatutnya jawapan dia macam mana? Sepatutnya jawapan dia adalah P lebih besar daripada 15. P lebih besar daripada 5. Awak tak boleh buat P kurang 5, awak pergi letak palang. Tak boleh sebab tak pernah wujud pun simbol macam ni. Okay, tak pernah wujud. Simbol dia kalau awak nak letakkan negatif, negatif P kurang 5, okay, negatif bila dia berjumpa dengan simbol ketaksamaan ni, dia akan buat apa? Dia akan jadi pandang arah lain. Dia akan jadi P lebih besar daripada 5. Ini awak kena faham matematik. Negatif jumpa simbol ketaksamaan, dia akan jadi pandang tempat lain. Dia akan jadi pandang tempat lain. Okey, negatif pandang kanan, dia akan jadi pandang kiri. Itu awak kena belajar. Awak kena belajar pasal ketaksamaan ni. Okey, kalau tak nanti sampai bila-bila awak tak tahu. Okey. So sepatutnya jawapan dia yang macam atas ni lah. Okey, yang sepatutnya yang sebenar-benarnya. Okey, yang sebenar-benarnya jawapan macam ni baru baru sah. Okey, baru sah. Okey. Tapi disebabkan macam ni dia jadi tidak sah. Okey, bila dia tidak sah, maka dia jadi tidak munasabah. Awak kena sambung sikit. Bila dia cakap tentukan sama ada hujah berikut adalah sah atau tidak, maka awak cakap tidak sah. Tapi dia cakap serta munasabah atau tidak munasabah. So bila dia tidak sah, maka dia tidak munasabah. Automatically. Okey, dapat markah. Okey, sikit lagi. Saya sambung, boleh? Boleh, boleh, boleh. Dua je soalan lagi. Ada soalan 8 dengan soalan 9. Okey. Cuba bagi jawapan akas. Jika apa? Jika apa, maka apa? Okey, apa jawapan dia? So, kalau akas, kita terbalikkan. Jadi, bila kita terbalikkan, jika Mari siap. 2A Dua, kurang 6. kurang 6, maka Maka, bantulah 2A kurang 18. Okey, terbalikkan sahaja. Okey, so maksudnya jika Q, maka P. Alright. So, betul dapat satu markah.
Okay, so sekarang awak kena nyatakan kebenaran dia. So, bila nak nyatakan kebenaran dia, okay, awak dah ada akas. Jadi, awak cari nilai A. So, kat sini saya tulis 2A kurang daripada 6. Okay, cari nilai A. Nombor 2 ni awak pindah jadi bahagi. So, A kurang daripada 6 bahagi 2, awak dapat A kurang daripada 3. Okay, A kurang daripada 3. Jadi, bila A kurang daripada 3, maksudnya nombor 2 lah kan? Betul tak? So, nombor dia nombor 2. Okay, jadi awak cuba gantikan dekat sini. Adakah A tu apabila awak kurang daripada 3 tu awak gantikan, awak dapat jawapan dia kurang daripada 18. Kita try Kita try. Adakah jawapan dia kurang daripada 18? So, 8 tolak 2. Katakan A kurang daripada 3 ni awak pilih nombor 2. Okay, so saya pilih nombor 2. Okey. So jawapan dia akan jadi 8 tolak 4. So 8 tolak 4 akan dapat 4. Betul tak? Ha. So bila 8 tolak 4 dapat 4. Kan? Jadi jawapan dia akan jadi kurang daripada 18. So jawapan dia betul ke salah? 4 kurang daripada 18. Betul ke salah? Betul lah kan? So benar. Boleh? Dah salin Okey. Soalan B. Soalan B. Okey, tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat atau lemah, kemudian meyakinkan atau tidak meyakinkan. Okey, macam soalan hari tu, okey, lebih kurang je. So, awak kena nyatakan hujah ni kuat atau lemah. So, awak kena tengok dekat kesimpulan. Kalau kesimpulan dia betul, maka hujah dia kuat. Tapi kalau kesimpulan dia salah, maka hujah dia lemah. Okey? Okey. Kemudian meyakinkan ke tidak meyakinkan tu bergantung kepada jawapan premis. Okey. So, mari kita lihat. Kita lihat satu-satu. 10 boleh bahagi dengan 5. Betul ke salah? 10 boleh bahagi dengan 5. Okey. 10 boleh bahagi dengan 5. Okey, betul. 20 boleh bahagi dengan 5 tak? Boleh juga. So, maksudnya permis 1 dengan permis 2 betul. Tapi soalan kesimpulan ni dia cakap semua nombor genap. Jadi nombor genap ni kita ada nombor 2, nombor 4. Nombor 2 dengan 4 ni boleh ke bahagi dengan 5? Tak boleh kan? So maksudnya hujan ni lemah. So bila hujan ni lemah lah dia. Jadi dia automatik tidak meyakinkan. Lemah tidak meyakinkan. Awak dapat satu markah. Kemudian justifikasikan jawapan anda. Terangkan jawapan anda. Kenapa dia lemah? Kenapa dia tidak meyakinkan? Kerana kerana bukan semua kerana bukan semua nombor genap. Ya, salin balik je. Bukan semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, yang ni awak salin dulu. Baru awak dapat 2 markah.
Okey. Ni last soalan SBP pula. Okey. Soalan A, tuliskan premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Satu markah. Okey, jadi apa yang awak perlu buat adalah awak kena tentukan dulu bentuk apakah ini. Okey, kita ada bentuk jika maka. Jadi, tentukan P dengan Q. So, P dia adalah, yang ini depan ni selepas perkataan jika ni adalah P. So, P adalah X boleh dibahagi tepat dengan 4. Kemudian Q dia adalah X boleh dibahagi tepat dengan 2. So, ini adalah Q. Okay, so P dengan Q awak dah nampak. Okay, sekarang awak tengok dekat sini, siapa yang kena colik? Okay, siapa yang kena colik? So, awak tengok dekat sini. Kesimpulan, awak tengok dekat kesimpulan. Okay, kesimpulan ni ada orang sesat. Nama dia 16. 16 ni adalah orang sesat. Orang asing orang asing. So, orang asing. Orang sesat. So, bila ada orang sesat, awak tulis 16 ke atas. Okay, dia macam tu. Okay, tulis 16. Okay, cumanya awak tengok dekat ayat selepas tu, tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Yang ini dia ambil siapa? Dia ambil P ke Q? Okay, dekat kesimpulan tu dia ambil siapa? Dia ambil P kan? So, dekat premis 2 awak kena ambil apa? Kena ambil P ke Q? Q kan? So, awak kena salin balik. Dekat sini dia cakap tidak boleh. Okay, dia cakap dekat sini tidak boleh. So, sama juga dekat sini awak kena cakap tidak boleh. Ikut je. Ikut je. So, salin balik. Dibahagi tepat dengan 2. Pastikan jangan salah eja. Kalau awak salah eja, habis hilang markah. Okay, so, dapat 1 markah. Senang je. So, di sini, um, yang ni awak ambil negatif P. Yang atas tu awak ambil negatif Q. Okey, yang ini negatif P. Yang atas tu negatif Q. Adakah hujah ini sah dan munasabah? Okey, hujah ini adalah sah. Okey, kenapa sah? Sebab dia mengikut bentuk yang sah lah. Sebab ialah, um, kalau first dekat premis 2 ni dia ambil Q, dia letakkan perkataan tidak boleh. Tapi yang asalnya dia letak perkataan boleh kan? Boleh sepatutnya. Tapi dia tukar jadi tidak boleh. Maksudnya dia dah menafikan ayat tersebut. Maka dia dah mengikut peraturan. So, bila dia mengikut peraturan, maka hujah ini adalah sah. Okey, hujah ini adalah sah. Okey, itu first yang awak kena tahu. Hujah ini adalah sah. Sebab dia ikut peraturan. Negatif Q dulu, baru negatif P. Okey, lepas tu awak semak jawapan dia. Awak semak jawapan dia. Adakah betul hujah ni? 16 tak boleh bahagi dengan 2? Macam salah je. Bukan 16 boleh bahagi dengan 2 ke? So awak tanya balik. 16 boleh tak bahagi dengan 2? Sepatutnya boleh kan? Okay. Jadi bila soalan ni dia cakap sah ke tak, first awak tengok bentuk dia dulu. Bentuk dia sah, halal. Tetapi salah. Jawapan dia salah. Jadi awak cakap, tetapi tidak munasabah. Itu maksud dia. Tetapi tidak munasabah. Sebab jawapan salah. Bentuk dah betul, tapi jawapan salah. Sah tetapi tidak munasabah. Lepas tu awak dapat 2 markah. Okey, tambah lagi sikit. Kerana kerana 16 boleh dibahagi tepat
dengan 2 dan 4. 16 kan boleh bahagi dengan 2, dan 16 juga boleh bahagi dengan 4. So, awak nyatakan. Ataupun awak boleh cakap kerana premis 2 dan kesimpulan adalah salah. Pun boleh. Lagi cepat kan? Jadi, adalah kat sini 4 markah cukup. Senang sahaja. Okay. Ya, saya. Dia kalau dia tak sah tapi dia kena sabar. Dia tak sah tetapi dia munasabah. Macam kita ada 3 jawapan. Sebenarnya awak kena ingat, kalau dia tidak sah, automatik dia jadi tidak munasabah. Automatik Jap saya bagi awak 3 jawapan kat sini. Awak kena pilih je. Okey. Jawapan yang pertama, sah munasabah. Okey. Jawapan yang kedua, sah tetapi tidak munasabah. Oops. Okey. Jawapan yang ketiga, automatik kalau dia tidak sah, dia jadi tidak munasabah. Dia ada 3 jawapan je. Okey. Dia tak ada pun jawapan yang keempat. Jawapan yang keempat tu tak pernah wujud. Awak tak boleh cakap dia tidak sah tetapi munasabah. Tak boleh. Tak boleh So, hanya ada 3 jawapan saja. Sama macam tadilah. Kalau yang tadi tu, dia tanya hujah tu kuat atau lemah ya. Sama juga. Kalau hujah tu kuat, lepas tu meyakinkan. Contohnya ada lagi satu, awak boleh tulis kat sini. Ini salin Awak boleh salin. Ah, yang kedua, awak boleh salin. Sekejap, saya buat warna lain lah Hmm, kuat dan meyakinkan. Ini jawapan yang pertama. Yang kedua, kuat tetapi tidak meyakinkan. Oops. Okey. Yang ketiga, kuat. Eh, kuat pula. Tidak kuat ataupun lemah kan? Yang tadi dia cakap lemah. So, bila dia lemah, kemudian bila dia lemah, dia tidak meyakinkan. Dia macam tu lah. Dia tak pernah pun ada jawapan yang mana dia lemah, lepas tu meyakinkan. Dah lemah, tiba-tiba meyakinkan pula. Macam pelik kan? Dah lah lemah, lepas tu meyakinkan. Macam pelik lah. So, bila dia lemah, automatik dia jadi tidak meyakinkan. Sama juga macam kes ni. Kalau benda tu dia dah jadi tidak sah, kenapa dia munasabah pula? Sebab dia dah tidak sah kan? Macam tu lah. Okay, salin dulu. Dah cek Wian. Dah Dah. Alright. Sebenarnya jujur boleh tahan juga Kita pecut 5 soalan dalam masa 45 minit. Tak adalah 45 minit, dalam lebih kurang 1 jam jugalah. Okay, tak apa. Uh, Soalan dah habis. Kalau tengok buku pun sampai soalan 9 je kan? Oh, Okay, so next topik apa Hmm, sama air selesa. okay, persamaan serentak tu um, Sekejap. Ni cuti di Bali. Lepas tu minggu depan saya pula bercuti. Persamaan serentak tu kita akan buat. Korang balik ke? Sekejap. Sama aku. Cik Olga Selasa ke? Ah, Tidur sini
Cumanya saya nak tanya juga, awak balik sampai berapa Sampai berapa hari bulan? Oh, ya ke? Alamak, saya 4 hari bulan tu saya dah balik dah. So kiranya hari Ahad tu kalau awak balik pun bukan sempat pun kalau kita buat kelas malam tu kan. Sempat. Hmm, Itulah sebab hari yang minggu tu kita memang bercuti. Sorry, saya bercuti pula sebab saya memang time minggu 3 hari bulan sampai 9 bulan tu saya bercuti. Saya tak ada buat kelas lah. Cuti mid sem. So saya tak buat kelas. Jadi ah, kita sambung buat kelas tu 10 hari bulan. So lagi 2 minggu lah. 2 minggu lagi lah baru next topik kita persamaan serentak. Oh ya, dah, Ya? ada lagi ke? Ah, Kau tahu tak? lagi ada lagi apa? Ni diorang tanya ada ni lagi ke? Diorang ajak tengok movie. Oish. Tak ada dah habis dah kan? Soalan dah tak ada lagi. So tak ada. Ha, tamatlah untuk penangkulan logik. Kita dah packkan banyak topik dah. Jadi saya harap awak semua buat ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Sebab kita dah buat macam ni, dah buat pecutan, awak panggil pecutan. So awak dah tahu dah pattern-pattern soalan penangkulan logik. Pastikan skor lah penangkulan logik ni. Okay. Alright. So kalau macam tu, kamu semua dah makan ke belum? Dah makan eh? Dah, okey. Saya belum makan lagi, saya nak pergi makan. Alright. Jadi kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, itu saja daripada saya malam ni. Jadi um, pastikan pastikan cukup rehat eh. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.